Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu asid, base dan garam. Okey. So yang pertama kita akan pergi kepada 6.1 iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okey, cuma hari ini kita akan belajar peranan air untuk menunjukkan keasidan sahaja dahulu. Okey, so di akhir pembelajaran pada hari ini kita akan dapat definisikan asid, menyatakan maksud asid, okey, dan eksperimen ni bila buka sekolah nanti. Okey, so apakah maksud asid? Asid ni apa maksud dia? Apabila asid dilarutkan ke dalam air, atom hidrogen di dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidroksida. H+. Okey, berdasarkan teori Arrhenius, okey, definisi asid adalah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H+. Okey, mengion ini maksudnya adalah bercerai lah. Okey, bahan kimia yang bercerai dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, contoh asid Okey, contoh asid yang kita tahu adalah HCl, asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik ni, okey, dia hanya boleh menunjukkan sifat asid itu dengan kehadiran air. Bila HCl ini dimasukkan dalam air, okey, HCl ni dia akan bercerai. Bercerai akan jadi apa? Dia akan jadi H+ tambah Cl-. Okey, jadi ion hidrogen di sinilah yang akan menunjukkan sifat ion H+ kat situ yang tugas ini. Kehadiran ion H+ ini yang menunjukkan sesuatu larutan tu bersifat asid ataupun tidak. Okey. Seterusnya, okey, contoh apabila gas hidrogen, okey, hidrogen klorida HCl dilarutkan dalam air, molekul HCl mengion di dalam air menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion klorida. Sama macam perengan saya tadi. Okey, apabila HCl dimasukkan ke dalam air, dia akan mengion. Mengion tu maksudnya HCl ni akan bercerai menjadi H+ dan Cl-. Okey, membentuk. H+ ini menunjukkan kewujudan ion H+ menunjukkan larutan itu bersifat asid. Okey, asid lain yang biasa nanti kita akan jumpa adalah asid nitrik. Asid nitrik adalah HNO3. Ini adalah asid kuat lah. HNO3. Bila dia bercerai, dia akan jadi apa? H+, okey, dan NO3-. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Ion hidrogen yang terhasil akan berbadu dengan molekul air membentuk ion hidroksonium. Kan tadi kan kita dah buat HCl bila dimasukkan ke dalam air, okey, dia akan bercerai. Okey, akan mengion membentuk H+ tambah Cl-. Okey, ini bercerailah. Okey. Dan ion H+ ni kan HCl ni dimasukkan ke dalam air kan. HCl ni dimasukkan ke dalam air. So, ion H+ ni dia akan berpadu dengan air. Air molekul dia adalah H2O. So, H+, okey. H+ tambah H2O akan membentuk H3O+. Okey, tambah Cl-. Ini kita panggil ion hidroksonium. Okey, so cuba baca kat sini, lensa kimia kat sini. Okey, dia kata walaupun ion hidroksonium ni ialah ion sebenar yang wujud di dalam larutan aqueous untuk memberikan sifat asid, namun untuk memudahkan penerangan, kita sering menggunakan ion hidrogen untuk mewakilkan ion hidroksonium. Okey, biasanya kalau dalam penerangan kan kita akan sebut larutan yang mempunyai ion hidrogen, okey, itu menunjukkan mempunyai sifat asid. Okey, tapi sebenarnya ion hidroksonium ni yang menentukan sifat asid, tapi untuk memudahkan penerangan kita hanya pakai ion hidrogen sahaja. Okey,
So, kebesan asid. Seterusnya kita akan masuk kebesan asid. Apa maksud kebesan asid? Kebesan asid ni ialah bilangan ion hidrogen yang dihasilkan apabila satu molekul asid mengion dalam air. Okey, kita pergi dulu. Okey, kebiasaan asid ni dia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ada asid monoprotik, yang kedua asid diprotik, yang ketiga adalah asid triprotik. Okey. Asid monoprotik ni, contoh asid monoprotik adalah HCl, asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni, okey, bila dia mengion di dalam air, dia akan menghasilkan satu ion H+ sahaja per molekul asid. Okay, contohnya macam inilah, HCl. Okey, bila dia mengion di dalam air, dia akan jadi apa? H+ tambah NO3-. Ada lagi tak asid monoprotik yang lain? Ada. Apa dia? HNO3. Asid nitrik. HNO3. HNO3 bila kita masukkan dalam air, dia akan mengionkan. Dia mengion jadi apa? H+ tambah NO3-. Okey. So kat sini mana asid monoprotiknya? Dekat sini. Okay, kat sini bila HCl dia bercerai, dia mengion, dia akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen sahaja. Asid nitrik bila dimasukkan ke dalam air, dia mengion, dia akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen sahaja. Itu kita panggil asid monoprotik. Okey, seterusnya asid diprotik. Okey, asid diprotik ni macam mana pula? Contoh asid diprotik adalah asid sulfurik, iaitu H2SO4 yang menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul asid. Okey, maksudnya macam mana? Okey, diberi asid diprotik, contohnya adalah asid sulfurik. Asid sulfurik formulanya adalah H2SO4. Kan? H2SO4 ni bila kita masukkan ke dalam air, dia akan mengion. Dia akan mengion jadi apa? Dia akan mengion jadi H+ tambah SO4 2-. H+ tambah SO4 2-. Okey. So cuba kita tengok kat sini kan. SO4. Awak tengok kat sini H2. So kat sini kita kena letakkan kat sini adalah 2 kat sini. 2 positif. Okey, so kat sini maksudnya apa? H2SO4 ini bila kita masukkan dalam air, okey, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey, dia akan menghasilkan 2 kali ganda lagi ion hidrogen daripada HCl dan HNO3. Okey, so yang ketiga adalah asid triprotik. Contoh asid triprotik adalah asid fosforik, iaitu H3PO4. Okey. H3PO4. Okey, so kat sini dia kata bila asid fosforik ini dia akan menghasilkan 3 ion hidrogen per molekul asid. Okey. So kat sini macam mana tu? Okey. H3PO4. Okey. Bila dia mengion dalam air, okey, dia akan menghasilkan apa? H+ tambah PO4 2-. PO4 3-. Sorry. PO4 3-. Okey. So kat sini awak tengok H3. Depan ni H3 kan. So kat sini kita kena letak dia 3. So kat sini kita tengok H3PO4 ni, okey, bila dia mengion di dalam air, dia akan menghasilkan berapa? 3 mol ion hidrogen. Sebab yang kat sini dia akan menghasilkan 3 kali ganda. 3 kali ganda ion hidrogen. So dia lagi kuat lah. Dia nak balas dia. Okey, kalau HCl dengan HNO3, bila kita masukkan dalam air, dia akan menghasilkan 1 je mol ion hidrogen. Kalau asid sulfurik, kita masukkan dalam air, dia akan bercerai menghasilkan 2 mol ion hidrogen sahaja. Tapi, kalau asid fosforik, bila kita masukkan dalam air, dia bercerai akan menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Okey? Okey. So seterusnya kita tengok latihan.
Okey, latihan kat sini latihan pertama. Okey, so kat sini ion hidrogen lah semua ni. Okey, ion hidrogen, ion hidrogen, ion hidrogen. Okey, so kat sini ion hidrogen and ionnya diberi Cl-. Ini Cl-. Okey, formula kimia dia akan terbentuk adalah HCl. Nama asidnya adalah asid hidroklorik. Okey, cuba tengok yang kedua. Kat sini HNO3 kat bawah tau. Okey, 3 kat bawah Okey. H+. Okey. Apakah anion kat sini? Anion ni apa? Anion ni adalah ion yang bercas negatif. Okey. Hasilnya adalah NO3 kan? Okey, jadi awak kena ingatlah. Okey, kita kena tahulah. Okey, kalau kat sini NO3, so maksudnya kat sini anion dia adalah NO3 minus. Okey, HNO3 ni nama asidnya adalah kita panggil asid nitrik. Okey. Seterusnya, okey, diberi kat sini ion hidrogen dia adalah H+. Okey, and ion diberi adalah SO4 2-. Ini kita panggil ion sulfat, kan? Okey, so kat sini apakah formula kimia dia? Okey, formula kimia dia kalau awak dah tahu, okey, H2SO4. Macam mana cara dapat tu? Okey, kalau kita nak gabungkan dia, okey, sama saja macam teknik sebelum ni. H plus tambah SO4 2-. Nak gabungkan dia, kita kena darab silang, kan? Okey, so kat sini 1, dekat sini 2. So kat sini 2, kat sini 1. Okey, so H ada berapa? H ada 2. SO4 ada berapa? 1. Okey, so H2SO4 ini kita panggil asid sulfrik. Okey, seterusnya, okey, H plus dengan formula kimia dia beri CH3, 3 kat bawah tau. CH3COOH. Okey, CH3COOH. Okey, so diberi kat sini. Rasa-rasanya anion apa yang ada kat sini? Anion kat sini adalah bukan. Okey, anion kat sini adalah anion kat sini CH3COO-. Okey? Okey. So apakah namanya? Namanya adalah asid ethanol. Okey, last sekali ini adalah apa? Asid apa ni? Tadi kita dah jumpa, iaitu asid asid apa? Asid fosforik. Okey, so asid fosforik H+ tambah dengan apa? PO4 3+. Kan? Kat atas sudah ada. Kan? Okey. So sekarang ni kita panggil asid apa? Asid fosforik. Okey. Okey. So yang kat sini tadi saya dah jelaskan ke atas sana. Okey. Saya nak minta awak tolong buat yang ni. Okey. So kat sini untuk bab ini, okey. Saya nak minta kerjasama awak. Okey. Dalam bab ini awak tolong hafal, okey, ion-ion ini. Ion sulfat, ion nitrat, ion klorida, ion karbonat, ion etanoat. Okey, tolong hafal. Okey, bukan hafal namanya saja. Hafal dia punya simbol dia sekali. Kalau ion sulfat, okey, SO4 2-. Ion nitrat kena hafal adalah NO3-. Ion klorida adalah Cl-. Ion karbonat CO3 2-. Dan ion etanoat adalah CH3COO-. Okey, yang ini wajib hafal. Okey, kita dah jumpa dah dulu dalam bab 3. So dalam bab 6 kita jumpa sekali lagi. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Semoga awak semua boleh faham.